وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya kasihi tuan pengurusi, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa Masjid Ibn Khaldun, hadirin para jemaah, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama berada dalam masjid ini pada ketika ini, pada saat ini. Ini adalah semata-mata rahim dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenapa? Tidak ada taufik dan hidayat melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kebaikan kita ini adalah daripada dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan amalan ini, duduknya kita di dalam masjid ini bersama-sama, kita mendengar ilmu, majlis ilmu, kita memperdengarkan nama Allah, mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, maka mudah-mudahan Allah Taala istiqamahkan kita sehinggalah akhir hayat kita, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam membicarakan tentang kisah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mana satu golongan ataupun satu kumpulan manusia yang duduk, yang nampak, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lihat rupa paras Nabi, yang lihat keadaan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku ni umpama bintang, bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, dan mana-mana salah seorang daripada sahabat aku yang kamu ikut, maka kamu akan dapat petunjuk, kamu akan dapat petunjuk. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pada malam ini seperti biasa kita nak ceritakan tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Sebelum ni kita dah ceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Ingat Rabi'ah bin Ka'ab, masya-Allah. Yang mana Rabi'ah bin Ka'ab ini antara kesimpulan daripada kisah beliau kemarin kita ceritakan, yang beliau Nabi SAW offer, nak minta apa pada Nabi, nak minta doa apa, Nabi nak doakan, masya-Allah. Nabi nya doa makbul kan. Mula-mula dia fikir aku nak minta lah, dia belum kahwin, nak minta kaya, nak minta isteri cantik lah, macam-macam. Tiba-tiba hati dia, tu pentingnya tadabbur kan. Untuk kita sebagai orang Islam, orang beriman pada Allah Ta'ala ni, kita kena belajar tadabbur. Tadabbur ni apa? Merenung, merenung keadaan diri kita. Imam Asy-Sya'rani rahimallahu ta'ala berkata dalam kitabnya, dalam kitab apa? Dalam salah satu kitab dia beritahu apa? Dabbir alla tudabbar. Kan? Apa kamu, maksudnya apa? Kamu tadbir supaya kamu ni tidak boleh mentadbir. Itu salah satu ayat dia. Dia bagi tahu supaya kita ni sentiasa muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kamu sebelum kamu ni akan dihisap, ditanya oleh Allah di akhirat. Ini kita tak jarang untuk kita duduk sebentar, untuk kita lihat apakah kelakuan kita hari ini, apakah yang telah kita buat selama ni, apakah amalan saya ni dah mencukupi bila Allah Ta'ala nak ambil saya pada bila-bila masa. Jadi kita kena banyak muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah kamu sebelum kamu dihisap.
sebelum kamu ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala segi, daripada segala sudut. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa Rabi'ah bin Ka'ab kata, wahai Rasulullah, kalau macam tu aku nak bersama kamu je lah dalam syurga, tak nak lain lah, aku nak bersama kamu dalam syurga. Maka Nabi SAW bagi tahu cara dia nak bersama Nabi macam mana. Sebenarnya itu petunjuk untuk kita juga, petunjuk untuk kita juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak bersama dengan Nabi dalam syurga, Nabi bagi tahu, a'inni bi kathratis sujud, bantulah aku dengan banyak bersujud. Maksudnya banyak solat, banyak mengerjakan solat. Bila kita banyak kita jaga solat, lebih-lebih solat fardu kita tambah dengan solat sunat kita. Pada waktu siang kita tambah dengan solat duha, sebelum subuh kita tambah 2 rakaat sebelum subuh, yang mana lebih bernilai daripada guna dan isinya, fadilatnya. Lepas tu kita solat awabin, kita solat taubat, kita solat hajat, kita solat tahajud, kita tambah lagi banyakkan solat. Insya-Allah Nabi dah janji. Nabi dah janji dah pada Rabi'ah bin Ka'ab, kalau kamu nak bersama dengan aku, sonang yo, banyakkan solat. Banyakkan solat, banyakkan sujud. Bila banyak sujud tu bermakna banyak solat lah. Panjang rakaat ke ataupun berbilang-bilang rakaat ke. Kita kalau ada masalah je terus solat, ada masalah je terus minta kepada Allah dengan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Dengan sabar dan solat. Kalau kita ikut logik, kenapa tak kena minta-minta orang? Tapi Nabi Allah Ta'ala perintah sabar, solatlah, minta kepada Allah ketenangan. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kali ini kita nak ceritakan salah seorang lagi sahabat Nabi SAW yang bernama Ammar bin Jamuh. Ammar bin Jamuh. Sebelum ni saya rasa saya pernah ceritakan sedikit. Hari ini kita ceritakan, kita habiskan cerita dia. Ada sedikit itu kita tak habiskan cerita Ammar bin Jamuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini menukilkan, qal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau menukilkan cerita dalam kitabnya ini, beliau melaqabkan, menggelarkan Ammar bin Jamuh ni apa? Syekhun azama ala ay yata'a bi arjatihi jannah. Satu orang tua yang berazam untuk berjalan dengan tempangnya masuk ke syurga. Dia ni Ammar bin Jamuh ni satu orang yang tempang, satu orang tua lagi tempang. Masya-Allah, sahabat Nabi ni. Jadi di sini Syekh ni ceritakan sejarah siapa sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Jamuh ni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ammar bin Jamuh ini ialah salah seorang ketua, salah seorang penghulu Yathrib. Bila kata Yathrib ni kita faham, Yathrib ni ialah nama dulu bagi Madinatul Munawwarah. Nama Madinah Munawwarah pada ketika jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Jadi beliau ni telah dilantik menjadi antara, walaupun beliau ni satu orang yang fizikalnya tempang, tetapi dia dianggap zu'ama, dianggap antara ketua ataupun pemimpin Bani Yathrib, Sayyidu Bani Salamah, dan juga penghulu kepada Bani Salamah Al-Musawwad, wa wahidu min ajwadil Madinah, dan juga salah seorang daripada orang-orang yang berpengaruh di Madinah, dan wadawil muru'at, berpengaruh, orang yang ada, kita kata ada nama lah di Madinah pada ketika itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ketika jahiliyah, Ammar bin Jamuh ni, orang-orang jahiliyah ni, termasuklah Ammar bin Jamuh ini, setiap orang daripada mereka mesti ada satu patung berhala dalam rumah. Gitu. Macam kita, saya dulu masa belajar Indonesia, orang Indonesia dia kata, wah kaget saya katanya, orang Malaysia kalau di rumahnya ada 5 orang, ada 5 mobil kereta. Kita orang Malaysia banyak kereta lah kat rumah, alhamdulillah kan, penuh jalan dengan kereta. Dia kata lah, tapi masa saya belajar Indonesia, dia kat sini nak bagi tahu, dia setiap rumah ada satu berhala. Allahu Akbar. Orang jahiliah dulu mesti ada lah, liyatabarraka bihi indal ghadwi warrawah, untuk dia apa, ambil berkah ketika pagi dan petang, nak ambil berkah untuk beribadat lah. Liyadbahalahu fil mawasim, dan
dibuat penyembelihan kepada berhala tadi ketika musim-musim ada musim dia, musim haji dia, musim sembelihan dia. Dulu orang jahiliah buat haji juga, seperti kita maklum sebelum ni kan. Haji dia tapi bertawaf di keliling Kaabah dalam kadang-kadang tidak berpakaian. Orang perempuan, siang hari orang lelaki tak pakaian. Tu jahil, dia panggil kaum jahiliah, kaum orang-orang tak reti kita kata kan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tempat berlindung wal yalja'a ilaihi fil mulimmat, tempat berlindung ketika mana musibah. Ni orang jahiliah punya sifat, orang jahiliah punya adat. Mesti kena ada berhala supaya dapat nak minta apa-apa pada berhala tadi. Jadi Ammar bin Jamuh tak tertinggal juga, di sisinya ada satu berhala nama dia Manat, dan dia sendiri menjadikan berhala, dia sendiri yang buat berhala tadi min nafisil khashabi, daripada kayu yang mahal, kayu yang baik, dia buat berhala dia. Wa kana syadidal israf fi riayati, dan dia ni Ammar bin Jamuh ni ada satu sifat suka buat berlebih-lebih dalam menjaga ataupun meraihkan berhala dia tadi. Wal inayati bihi wa tadmihi, dia pakaikan wangi-wangian, dia pakaikan baju wangi-wangian yang mahal, dia wa tadmihi ni kalau kita tengok dalam terjemah dia melumurkan, bukan kata pakaikan minyak wangi sikit-sikit, dia melumurkan minyak wangi tu. Nak betul-betul mulia betul lah, padahal dia buat sendiri. Jadi hadirin dirahmati Allah, Ammar bin Jamuh ni umur dia 60 tahun. Yang mana 60 tahun tu barulah dia masuk Islam. Pada ketika tu barulah Islam datang ke Yathrib. Melalui siapa? Nabi SAW hantar seorang utusan sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, hantar ke Yathrib untuk berdakwah. Pada ketika tu umur dia 60 tahun. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ni juga Ammar bin Jamuh ada anak-anak. Anak dia ada 3 orang, satu orang bernama Mu'az, yang satu orang bernama Mu'az, dan satu orang lagi bernama Khalad. Dan mereka ni umur mereka sama lebih kurang, mereka hidup sama dengan satu orang sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal. Kita terkenal lah sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal. Dan Mu'az bin Jabal pun dalam usia anak-anak pada ketika itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ni berkawan bersama-sama, dan di sisi mereka ada satu orang ibu, dan iaitu Ammar bin Jamuh, isteri Ammar bin Jamuh yang bernama Hindun. Jadi orang-orang Arab dulu suka nama Hindun. Kalau kita perasan, isteri Abu Sufyan pun nama Hindun, yang bunuh siapa? Sayyidina Hamzah, nama Hindun. Orang sekarang pun nenek saya nama Hindun. Nenek saya nama Hindun, masih hidup lagi lah. Memang dia anak kelahiran saya ni, ada keturunan Cina. Tu mata sepet sikit. Orang cakap, Ustaz ni sepet pahal. Saya ada keturunan Cina sebenarnya. Nenek saya tu orang dulu Cina susah-susah. Jadi orang Cina dijadikan nenek saya anak angkat pada satu orang Melayu Islam. Alhamdulillah masuk Islam, dapatlah Islam dan sampai pada saya, alhamdulillah. Dan diberi nama Hindun. Teringat nenek saya. Ada kat kampung lah di Johor. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu taala. Jadi Hindun, yang ini isteri Ammar bin Jamuh ni, dia ni satu orang yang mana telah masuk Islam tanpa pengetahuan Ammar bin Jamuh. Dia tahu Ammar bin Jamuh ni syariat masa tu, syariat masih tak diperketatkan lagi, wallahu alam. Kalau kita sekarang, kalau isteri muslim, suami tak muslim, orang kata, kalau maaf saya masih belajar di Indonesia, benda ni masih wujud. Dia kata apa istilah dia, saya lupa, perkahwinan toleransi tak apa, saya pun lupa lah. Ada campur perkahwinan campur, macam-macam lah. Memang keadaan dia macam tu. Doakan isteri saya maaf saya non muslim, tolong doakan isteri saya mau umrah. Saya pun fikir macam mana tu. Kan dia biasa kahwin campur tu. Tapi dalam Islam, dalam syariat Islam, bila maksudnya tidak dianggap, kalau bila salah seorang daripada pasangan tu tidak Islam, maka tidak halal sebenarnya, maka dia berterusan dalam dosa. Allahu akbar. Itu dalam hukum Islam. Jadi yalah, mudah-mudahan Allah Taala tak sampaikanlah suasana seperti itu di Malaysia. Nauzubillah min zalik. Kat sana bebas, terlampau bebas. Katanya toleransi beragama. Tapi toleransi itu salah. Caranya salah. Kan?
bapaknya ada sekali saya jumpa satu orang ayah, dia imam masjid. Dia tengok anak dia keluar dari rumah ada salib. Kan, aduh, saya kata macam mana ni kan. Jadi itulah hidayat kat sana tu. Memang dalam muka semua sama, orang Indonesia kan sama semua, tapi rupanya ada yang kan bukan non muslim. Semoga Allah Taala beri hidayah pada mereka, sama-sama kita insya-Allah. Hadirin dirahmati Allah. Jadi ketika itu Hindun ni isteri Ammar bin Jamuh ni dia telah masuk Islam secara senyap kan. Pada ketika itu dia tahu Ammar bin Jamuh ni susah, keras, dia terlampau sangat dengan dia punya berhala dia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dia pun isteri Hindun, isteri pada Ammar bin Jamuh ni belajar Islam. Belajar Islam dengan utusan Nabi itu Mus'ab bin Umair. Dia tahu suami dia ni sangat mencintai berhala tadi, sangat senang beribadat dengan berhala tadi. Tapi dia sendiri, siapa ni, Hindun, sangat takut, sangat sayanglah dalam hati dia kalaulah Ammar bin Jamuh ni mati terus dalam kekufuran, na'udzubillah, dia kata. So dia risau. Itu sebab tuan-tuan hadirin dirahmati Allah, bila kita kan dalam kehidupan kita ni perlu ada kerisauan. Bila dalam kita tengok tak jauh dalam rumah tangga kita sendiri kan, kalau kita tengok anak kita tak tinggalkan solat, isteri kita tak jaga perintah Allah, kalau kita tak ada risau, sangat bahaya. Kena ada risau. Bila kita ada risau, barulah adanya usaha untuk kita lakukan kan. Kita ambil contoh nyamuk lah. Orang risau nyamuk ni, aduh kena gigit, kilang nyamuk dah timbul, macam-macam shell talk lah, fumakila kan. Itu sebab nyamuk je. Apatah lagi tuan-tuan, hari ni kita kena risau lah, macam mana keadaan saya, keadaan diri saya ni, kalau saya mati macam mana, sempurnakan amal kita, macam mana anak saya, macam mana jiran saya. Kena ada risau. Bila ada risau, barulah kita ada usaha macam mana nak menyelesaikan perkara tadi. Jadi beginilah keadaan Hindun ni, dia risau. Rupa-rupanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dia telah satu ketika dia telah jumpa kepada ini, satu ketika suami dia telah jumpa dengan Hindun. Ini Ammar bin Jamuh. Wahai Hindun, Ammar bin Jamuh ni macam dah bau-bau lah. Dia kata, awasilah, jaga anak-anak kita ni, jangan sampai Mus'ab bin Umair ni datang tukar iman anak kita. Dia dah nasihatkan pada isteri dia. Dia tak tahu isteri dia pun dah Masya Allah dah dapat Islam. Maka berkatalah Hindun dalam keadaan dia menyamar, sam'an wa ta'atan, baiklah suamiku, baiklah, kan, baiklah, walakin halaka ada kata isteri dia, kata Hindun, adakah kamu tak tahu anak kamu yang bernama Muaz, anak kamu bernama Muaz, itu dia ada jumpa dengan Mus'ab bin Umair. Marah pula Ammar bin Jamuh, kata, wahai hak, apa musibah ni, dia dah melencong ke? Muaz tu dah masuk agama baru tu ke? Maka kata Hindun, tak adalah, kita tengoklah, kita tanyalah dia sendiri, cuba panggil dia. Rupanya anak-anak mereka ni, iaitu 3 orang tadi, Muaz dan Khalad tadi, telah sama-sama bersepakat dengan ibu dia masuk Islam rupanya kan. Maka mereka pun berlakonlah macam mana nak usahakan ayah dia ni pun masuk Islam juga. Maka dia pun panggil Muaz tadi, wahai Muaz, sini kan, cuba kamu bagi tahu aku, kata ayah dia, kata Ammar bin Jamuh, dengarkan apa yang bila kau jumpa lelaki tu, apa benda yang kau belajar dengan dia. Maka Muaz membacakan suratul Fatihah hingga akhir, daripada awal hingga akhir, daripada awal hingga akhir. Ammar bin Jamuh tersentak. Dia kata apa? Ma ahsana hadzal kalam. Wah, cantiknya perkataan ni. Ayat Quran ni mukjizat tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah. Mukjizat. Maka itu sebab orang-orang Arab ni mereka ni terbiasa dengan syair. Mereka selalu berlawan kata-kata dengan menggunakan syair-syair Arab. Dia panggil syair lah, ahli syair. Bila Quran turun, mereka kata Quran ni, ayat dia ni bukan ayat biasa, ni sihir, kata dia. Dia kata Quran ni sihir. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muaz kata, inilah ayat yang paling cantik yang aku pernah dengar, wahai bapaku kan. Ini yang kaum kamu ni adalah ketua kaum kan, kaum kamu yang semua dah ikut orang yang menyeru menggunakan ayat ni. Maka Ammar bin Jamuh dia pun diam sebentar. Dia kata, dia berfikir. Apa kata dia? Lastu fa'ilan hatta astashira manata. Nanti dululah kata Ammar bin Jamuh.
Aku takkan buat demikian sehingga aku bermesyuarat dengan aku punya patung ni. Tu dia kata dia punya setia dengan patung dia manat tadi, hatta astashira manat, sehinggalah aku bermesyuarat dengan manat patung aku ni. Tunggulah dulu. Aku mesyuarat dulu dengan dia. Maka berkatalah anaknya, wahai bapaku, wa huwa khashabun asammu la yaqilu wa la yantiqu. Patung ni dah lah tak boleh cakap, pekak, tak berakal. Tak payahlah, buang masa je. Buang masa je. Apa kata bapa dia yang taat dengan patung ni tadi? Maka dia berkata, lan aqta'a amran dunahu. Aku tak akan memutuskan sesuatu, tak akan buat sesuatu melainkan setelah aku bermusyarat dengan patung aku. Taat betul lah ayah dia ni, Ammar bin Jamuh ni. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Ammar bin Jamuh ni walaupun dia tempang, tapi masya-Allah kan, dia memang selalu berbual dengan patung. Rupa-rupanya hadirin yang dirahmati Allah, di sini Syekh ni ceritakan orang Arab ini, mereka orang Arab jahiliah ini, mereka ni ada orang-orang Arab yang tua-tua ni, mereka sebenarnya bila mereka nak bercakap dengan patung mereka, sebenarnya di belakang patung tadi mereka letak kira mereka letak satu orang perempuan tua, ataupun mereka letak satu orang perempuan di belakang patung tadi untuk menjawab apa saja yang dicakapkan oleh orang yang menyembah patung tadi. Lah rupanya macam tu. Patut ada kata berkata-kata, dia boleh berkata-kata dengan patung. Rupanya mereka meletakkan satu orang untuk menjawab. Macam tu istilah dia punya keadaan penyembahan mereka. Allahu akbar. Jadi hadirin dirahmati Allah, Ammar bin Jamuh pun seperti biasalah duduk. Beliau ni tempang, wa'tabada ala rijlihi sahihah. Dia menegakkan, dia berdiri di atas kakinya yang sihat, dan kakinya yang tempang tadi tempang lah, maksudnya terangkat sebelah. Dalam keadaan macam tu dia pun fa'athna alaihi, dia pun memujilah apa patung dia tadi. Yang manat, wahai patungku, tidak syak lagi bahawa kau pasti tahu, dah datang satu orang utusan daripada Mekah datang ke sini. Dia nakkan sesuatu yang tak baik. Dia nakkan sesuatu disembah selain daripada kamu. Dan hanya saja ja'alian hana an ibadatik, dan dia datang untuk menyuruh supaya melarang kami untuk beribadat pada kamu. Macam mana ni? Kamu pun dah tahu. Aku pun tak suka untuk berbaiat atau untuk bertaat, untuk taat bersama orang tadi yang menyeru tadi. Sehinggalah aku bermesyuarat dengan kamu, kata Ammar bin Jamuh pada patung dia. Maka fa'ashir alayya, putuskanlah ataupun buatlah keputusan untuk aku ni macam mana. Macam mana? Falam yarudda alaihi manatu bi syai'in. Rupanya perempuan yang diletakkan di belakang patung tadi yang disembah tadi dah disepakati oleh anak-anak dia supaya jangan balas apa-apa. Tu dia boleh sepakat pula. Kan, diam patung tu diam, tak bercakap. Kata apa dalam hati Ammar bin Jamuh, dia kata faqala la'allaka qad ghadibta, rasanya kau marah ni, kata Ammar bin Jamuh. Aku ni tak ada buat apa-apa menyakiti kamu, tapi tak apalah, walakin la ba'sa, tak apalah, aku akan tinggalkan kamu beberapa hari sehingga kau hilang marah kau, kata dia. Macam tu keadaan orang jahiliah, jahil, dibuat-buat tapi percaya. Allahu akbar. Kan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, anak-anak Ammar bin Jamuh ni mengetahui sangat kuat takluk sangat kuat dia punya hubungan bapanya dengan patung tadi. Maka mereka mau berbincang, kita kena buat sesuatu lagi ni, macam mana ni supaya ayah kita ni benci dengan patung tadi kan. Kalau dah minat, orang dah suka, dia tak ingat dah. Cinta itu buta. Tu dia boleh pula keluar kan, cinta itu buta, seolah-olah gitulah tuan-tuan hadirin dirahmati Allah. Walaupun benda tu dibuat sendiri, dia duk sembah sendiri kan, tapi dia tetap nak taat. Tetap nak taat. Jadi anak-anak dia pun sepakat, mari kita sepakat. Apa anak dia buat? Hadirin dirahmati Allah, satu ketika pada waktu malam, jadi anak-anak Ammar bin Jamuh ni bersama kawan dia yang bernama Muaz bin Jabal, sahabat ni berpakat. Mereka berkumpul di tempat. Mereka ambil patung sembahan Ammar bin Jamuh ni tadi, bawa lagi. Tu dia boleh bawa lagi. Bawa lagi, pergi mana? Bawa patung tadi ila hufratin li bani Salamah yarmuna fiha aqdharahum.
mereka membawa patung tadi ke satu lubang, satu tempat, yang mana tempat tadi tempat orang-orang Bani Salamah tadi, kaum dia tadi buang sampah. Tempat sampah. Dan mereka melemparkan patung tadi di situ dan mereka pun balik. Itu rupanya rancangan mereka. Duna ayya'lama bihim ahadun. Tak ada seorang pun tahu. Maka tatkala bangunlah Ammar bin Jamuh waktu pagi, seperti biasa ada mengengsut ila sanamihi li tahiyyatihi, untuk mengucapkan salam pagi pada patung dia, bukan mintaan kan. Falam yajidhu, hilang. Faqala wailakum, celaka. Apa ni kata wailakum, memang lah istilah bahasa Arab, celaka bahasa kasar sikitlah kan. Man ada ala ilahina hadhil lailah, siapa pula yang bawa pergi ke Tuhan kita ni, menjerit dalam rumah tadi. Falam yujibhu ahadun bi syai'in, semua orang dalam rumah tadi sepakat, jangan diam, jangan begitu. Maka mulalah Ammar bin Jamuh dengan tempang dia tadi pergi cari. Allah, manalah patung ni, pergi lagi. Itu tak bercakap, marah ni lari pula. Kata dia lah, wa huwa yurghi wa yuridu wa yatahaddadu wa yatawa'adu hatta wajadahu munakkisan ala ra'si fil hufra. Sehinggalah dia dalam sambil berjalan tu dia mengancam dan mencerca lah siapa yang buat aniaya ni. Sampailah dia jumpa patung ada tadi dalam lubang tu, lubang tempat kotoran tadi, tempat orang buat sampah tadi. Terlungkup pula tu kepala ke bawah. Allahu akbar. Tapi sayang dia masih ada lagi. Dia ambil patung tadi, bersihkan. Bersihkan, ghasalahu wa tahharahu wa tayyabahu, pakaikan minyak wangi dan letak balik kat tempat dia. Amma wallahi, ya demi Allah, orang jahiliah pun sebut wallahi. Mereka yakin Allah, tapi mereka tak yakin Allah tu esa. Mereka yakin Allah. Orang Arab jahiliah ni, mereka yakin Allah Tuhan, tapi mereka tak yakin. Apa yang mereka tak yakin? Mereka tak yakin bahawa Allah tu esa. Mereka yakin ada lain lagi Tuhan yang bersama dengan Allah. Tu bahaya tu. Bila dia mensyarikatkan Allah Taala. Nauzubillahi min zalik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun patut dia berdialog lagi. Demi Allah, kalaulah aku tahu siapa yang buat macam ni kat kamu, wahai patungku, la akhzaituhu, aku akan kenakan dia, aku akan hina dia, aku akan cerca dia, kena dia, kata dia tu. Falam makanat al-lailatu tsaniyah, begitulah pada hari kedua. Lepas tu dia sembah. Hari kedua pakat lagi anak-anak dia, kita kena buat lagi ni macam mana yang semalam. Dia buat juga macam tu. Begitu juga pagi esoknya, cari lagi, jumpa lagi, basuh lagi, mandikan lagi, dia letak lagi. Allahu akbar. Sampailah kalau di sini berhari-hari anak-anak dia buat macam tu. Macam seolah-olah ayahnya dibuli lah kan. Tapi untuk kebaikan, ayah nak bagi ayah dia ni benci dengan Manat tadi. Sampailah satu ketika dia rasa sempit dah hati dia. Dia kata apa? Dia bawa wa akhadha sayfahu fa'allaqahu bi ra'si. Dia bawa satu kapak, jadi pedang, dia sangkutkan pedang tadi di kepala berhala tadi. Tak boleh dah. Ponek dah ni. Ya Manat, wahai Manat, sesungguhnya aku ni tak tahu siapalah yang buat macam ni kat kamu ni. Kalaulah pada kamu ni ada kebaikan, maka kamu cegahlah keburukan yang akan berlaku pada diri kamu. Ni pedang ni aku sangkutkan ni. Ni ada pedang ni bersama kamu. Kemudian dia pun tidur. Kan? Maka anak-anak dia kata, ni nak menjadilah ni, nak menjadi. Anak dia buat lagi, itu yang terakhir lah. Dalam riwayat ni dia tak beritahu berapa kali, tapi berkali-kali anak dia buat macam tu sampai putus asa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak dia bila dah dengar ayah dia dah masuk tidur, dah berdengkur, anak dia pun ambil pedang tadi daripada tangannya, kemudian bawa berhala tadi kharijal manzil, keluar daripada rumah tadi, wa qaranuhu ila kalbi mayyitin. Ini memang last lah ni, final. Dia pun anak dia ikat, anak-anak dia dengan kawan dia tadi, Muaz bin Jabal, ikat patung tadi dekat bangkai anjing. Allah, lagi dahsyat. Kata ni final, mesti dia benci punya. Wa alqau bihi ma fi bi'rin li bani, dan dia pun mencampakkan di telaga Bani Salamah, yang mana telaga tadi memang dibuang dalamnya tu kotor-kotoran, dihimpun dalam tu. Seperti biasa esok pagi, dah berteka-teki dalam kepala dia ni, hilang lagi ke tak ni? Tengok-tengok, lam yajidis sanam, hilang terus, memang tak ada. Dia pun keluarlah mencari juga, keluar. Fawajadahu mukibban ala, dan didapati dia terlangkup dalam telaga bersama dengan anjing, bangkai anjing. Allahu akbar. Hadirin dirahmati Allah taala,
Dan di samping itu ada pedangnya tadi. Pedang tu ada di samping patung tadi. Maka pada kali ini terus dia bersyair. Ni orang Arab memang suka bersyair. Dia kata wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wastabirin. Demi Allah, kalaulah kamu Tuhan, takkan kamu ni berada bersama anjing di tengah-tengah telaga. Thumma ma labitha an dakhala fi dinillah. Kemudian ini bukan syair. Kemudian tidak apa lama kemudian dia pun masuk Islam. Dengan sebab tu je, dengan sebab putus asa dengan Tuhan dia, masuk Islam. Jadi berjayalah anak-anak Ammar bin Jamuh. Hadirin yang dirahmati Allah, ini hidayat kan, hidayat di tangan Allah Ta'ala. Macam-macam cara Allah Ta'ala bagi hidayat. Ini sepakat daripada anak dia, risau anak dia, ibu dia, buat sampai macam ni, nampak macam kelakar, tapi asbab natijah dia, Ammar bin Jamuh akhirnya masuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Ammar bin Jamuh ni Masya Allah, setelah masuk Islam, dia belajar Islam, dia mendapat kemanisan iman. Dia mendapat kemanisan iman dan dia telah menyatakan dia merasa menyesal, menyatakan kesesalan di setiap detik apa yang dia telah tinggalkan sebelum ni, apa yang dia telah buat sebelum ni, kan? Maka dia telah betul-betul beramal dengan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, tak lama kemudian datanglah panggilan Uhud, datanglah panggilan perang Uhud. Maka tatkala itu Ammar bin Jamuh melihat anak-anak dia 3 orang tadi semangat nak pergi perang. Orang muda di zaman Nabi SAW ni nak pergi perang ni sampai berebut-rebut. Ada satu anak muda ni tak cukup umur, tapi dia kata, wahai Rasulullah, kalau aku berlawan dengan sahabat kamu yang lain tu aku akan menang. Punyalah dia kan nak pergi perang. Okey, lawan, betul-betul dia menang. Nabi bagi dia perang, Nabi bagi dia izinkan perang. Itu pun dengan keizinan Nabi SAW. Jadi begitu juga anak-anaknya Ammar bin Jamuh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Ammar bin Jamuh ni diberi keuzuran oleh Nabi SAW untuk tidak pergi berperang. Kenapa? Kerana tempangnya dia tadi kan. Jadi dia diberi keuzuran. Dan Ammar bin Jamuh juga dalam riwayat mengatakan beliau ini juga adalah antara sahabat yang dijadikan oleh Nabi sebagai khalifah sementara kalau Nabi dan sahabat pergi berperang. Ditinggalkan, tinggal di Madinah, jadi khalifah sementara. Maksudnya jadi mengawasi orang-orang Madinah yang tinggal, perempuan-perempuan, isteri-isteri ataupun anak-anak yang ditinggal. Dia jadi khalifah lah pada ketika tu, ketua kan. Sebab dia ada keuzuran. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau ni satu orang yang tua kan. Tua, umur 60 lebih dah. Dan dia ni satu orang yang sangat tempang yang sangat, kalau dalam istilah bahasa Arab, a'raju ni isim tafdil, dia senang bagi tahu tempang betul. Syadidul arj, dia tak dikuatkan lagi, syadidul arji, memang sangat tempang. Mungkin jalan tu, mungkin tuan-tuan pernah tengok kan, kadang-kadang orang yang sangat tempang ni jalan pun pusing-pusing kan, masya-Allah. Jadi mujahadah dia tu, dia punya kesusahan dia tu Allah Taala pandang kan. Kalau dia Islam, amalkan agama, masya-Allah, luar biasa. Dan hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga Ammar bin Jamuh. Jadi dia ni dah ada keuzuran, Nabi dah bagi tu, dah ada, kamu ni diuzurkan untuk ikut perang, tak apa, tak boleh ikut. Tapi apa perasaan dia sebagai seorang sahabat Nabi SAW? Dia merasakan diri dia ni tertinggal. Apakah selayaknya aku ni untuk tinggal? Aku pun nak berperang juga, walaupun aku tempang, aku nak perang juga. Jadi anak-anak dia pun kata, ya abana innallaha azaraka, wahai bapaku, bapa kami, sesungguhnya Allah Ta'ala telah beri keuzuran kepada kamu, memberi pelepasan kepada kamu, kan, memberi kelepasan kepada kamu. Jadi tak perlulah kamu susah-susah untuk apa, untuk pergi berperang. Marah syekh ni, siapa ni, Ammar bin Jamuh, dengan marah yang sangat, dan dia berkata, dan dia pergi kepada Nabi SAW. Dia kata, aku pun ada hak untuk pergi perang walaupun aku tempang. Tu ada jumpa dengan Nabi. Ya Nabi Allah, inna abnahi ahula yuriduna ayyah bisuni an hadzal khairi. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, anak-anak aku ni seolah-olah ni mereka ni menahan aku, seolah-olah mereka ni menganggap aku ni tak mampu untuk pergi berperang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW tengok kesungguhan, tengok kesungguhan siapa? Ammar bin Jamuh ni. Betul-betul dalam riwayat lain mengatakan Ammar bin Jamuh ni di isteri dia kan, dia apa tu, kira macam di, orang kata isterinya berkatalah, apalah abang ni, soal gitu kan, apalah abang ni, abang cubalah minta dengan Rasulullah lagi dan lagi kan, mesti Rasulullah akan bagi, kan.
Jadi bila dia dengar macam tu tercabar lah. Dia kata dicabar kan, satu orang suami kan, wala isteri dah macam dah kata sesuatu, dia mesti nak tunjukkan dia boleh. Orang lelaki macam tu sifat dia. Kita kena tunjuk kita boleh. Kan kita kena tunjuk boleh. Maka hadirin dirahmati Allah, maka dia pun telah jumpa dengan Nabi. Last kali Nabi kata apa? Da'uhu la'allallah azza wa jalla yarzuqu syahadah. Tak apalah. Nabi SAW beritahu kepada anak-anak dia, tak apalah, biarlah ayah kamu ikut juga berperang. Ini perang Uhud ni. Biarkan dia ikut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi rezeki dia syahid. Mudah-mudahan Allah akan bagi dia rezeki syahid. Kemudian ketika mana dia menghadap kiblat, dia pun sebelum dia nak persiapan untuk pergi ke perang, Ammar bin Jamuh pun pergi nak pergi ke perang, maka dia pun mulalah nak mengucapkan selamat tinggal kepada isteri dia. Maka dia pun sambil tu, sebelum dia daripada ucap selamat tinggal, maksud isteri dia semua menyaksikan, dia menghadap Allah, menghadap kiblat dan berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni syahadata wa la taruddani ila ahli khaiban. Ya Allah, rezekikanlah aku syahid dan janganlah kamu kembalikan aku kepada keluarga aku. Janganlah kamu kembalikan khaiban dalam keadaan kecewa atau gagal. Dalam keadaan kecewa atau gagal. Allahu akbar, ini doa dia. Jadi hadirin dirahmati Allah, pergilah dia bersama anak-anaknya pergi berperang bersama jemaah yang besar daripada kalangan Bani Salamah, ikut dalam perang Uhud. Masya-Allah. Kita tahu kan perang Uhud, yang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, sehingga kan pada ketika itu orang Islam dalam keadaan tidak orang Islam mendengar beritalah Nabi SAW ni wafat. Pada ketika itu Nabi ditimpa dengan beberapa musibah. Kan orang Islam terpedaya, tertipu dengan harta ghanimah. Cerita dia panjang, nanti kita akan cerita kisah perang Uhud. Jadi pada ketika itu hadirin yang dirahmati Allah, mereka ni siapa? Ammar bin Jamuh dan juga anak-anak ada tadi pun terus berlawan dengan musuh. Terus berlawan dengan musuh, sehingga kan sambil dia berjalan melawan musuh tadi, dia kata apa? Inni la mushtaqun ilal jannah, inni la mushtaqun ilal jannah. Sesungguhnya aku ni sangat mencintai, sangat nak masuk syurga. Sambil-sambil dia berjalan. Jadi hadirin dirahmati Allah, memang dalam satu hadis Nabi SAW, sebab apa orang yang berperang memerangi orang kafir, berperang dengan perang ila kalimatillah ni, mereka berperang dalam keadaan mereka merasakan kemanisan sebenarnya. Mati syahid ni mati yang tidak rasa. Dalam satu hadis Nabi SAW dalam kitab Bukhari, orang yang mati syahid ni dia punya rasa kematian dia macam rambut yang ditarik daripada tepung, tak rasa. Itu sebab bila orang yakin dengan hadis ni, maka semangat dia untuk untuk pergi syahid kan. Maka tuan-tuan yang berkata subhanahu taala, kita ni belum lagi diperintahkan oleh pemerintah kita kan untuk pergi berperang syahid. Kalau ada perintah nanti kita kena siap sedialah kan. InsyaAllah Jadi hadirin yang dirahmati Allah, di belakang dia ada anak dia yang bernama Khalad tadi, dia ikut ayah dia tempang, jadi dia cover lah ayah dia kan berperang tu daripada belakang. Maka sentiasalah Syekh Ammar bin Jamuh dan anak ada ni yujallidani, yakni menghayunkan pedang dia memerangi musuh-musuh, sehinggalah hatta qarra sari'aini syahidaini ala ardil ma'rakah, sehinggalah kedua-duanya ni Ammar bin Jamuh dan anaknya tadi gugur syahid. Laisa bainal ibni wa abihi illa lahazatun. Tidak, maksudnya jarak di antara anak dan ayahnya itu tidak berapa lama, maksudnya ayahnya syahid, lepas tu anaknya pun syahid. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selesai peperangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergilah melihat para syuhada, orang-orang yang telah meninggal dunia pada perang Uhud. Maka mereka pun cuba untuk memuburi, nak kuburkan mereka. Orang mati syahid ni, syahid dia ada syahid akhirat, dia ada syahid dunia. Kalau orang mati syahid dalam peperangan ni dipanggil syahid dunia dan akhirat. Syahid li'ila'i kalimatillah. Kalau macam orang yang mati kebakaran, orang yang mati lemas, itu dipanggil syahid akhirat sahaja, tetap dia dimandikan. Tapi kalau orang yang syahid dalam peperangan li'ila kalimatillah, memang yang di peperangan yang dalam syariat, maka dia tak perlu dimandikan, dia dipanggil syahid dunia wal akhirah. Itu kena beza. Dia ada syahid dunia dan akhirat, dia ada syahid akhirat. Syahid akhirat tu tetap dimandikan, kat dunia ni tetap dimandikan. Macam kita tengoklah kan, macam-macam orang mati beranak, orang macam dalam banyak pendapat lah ulama untuk orang yang syahid akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi SAW dan sahabat cuba untuk mengangkat jenazah Ammar bin Jamuh,
Faqala li ashabihi, maka berkatalah Nabi SAW kepada sahabatnya, khalluhum bidimaihim wa jirahihim fa ana syahidu alaihim. Biarkanlah mereka dengan darah mereka dan luka-luka mereka. Kami ini bersaksi ke atas mereka. Nabi sendiri bersaksi ke atas siapa? Ke atas kematiannya Ammar bin Jamuh. Kemudian berkatalah Nabi SAW, ma min muslimin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati yasilu damman al-launu kalauni za'faran wa rihu karihil misk. Tidak ada satu orang muslim yang terluka yang terluka di jalan Allah Ta'ala, di dalam jalan Allah, melainkan pada hari kiamat nanti akan mengalir darahnya, luka saja akan mengalir darahnya, yang mana warnanya seperti warna za'faran, baunya seperti bau kasturi. Nabi bagi tahu. Kemudian thumma qala idfinu Amr bin al-Jamuh ma'a Abdullah bin Umar faqad kana mutahabbain wa mutasaffain fid dunya. Nabi perintahkan supaya dikuburkan Ammar bin Jamuh ni bersama satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Dalam riwayat lain, ketika mana nak kuburkan sahabat siapa ni, Ammar bin Jamuh ni asalnya nak diperintahkan untuk dikuburkan di Madinah. Uhud dengan Madinah ni ada satu berjarak lah, yang satu jarak yang mana perlu perjalanan. Jadi ketika mana kuda ataupun unta yang nak bawa jenazah Ammar bin Jamuh ini nak dibawa, nak menuju ke Madinah, maka tiba-tiba unta tadi tak nak bergerak. Diselidik-selidik kenapa, macam polik kan, tak nak bergerak ni, ditarik sana tarik, tak nak bergerak. Untanya menghadap ke Uhud aja. Untanya menghadap ke medan Uhud, medan peperangan tadi tu. Maka bila dikaji, rupanya salah seorang daripada keluarga, mungkin keluarganya atau sahabatnya, bagi tahu, wahai Rasulullah, Ammar bin Jamuh ni sebelum keluar perang, dia dah bagi tahu dah dengan isteri dia. Dia dah doa, ya Allah, janganlah kamu kembalikan aku kepada keluarga aku dalam keadaan hina, dalam keadaan hina ataupun dalam keadaan gagal, dalam keadaan kecewa, gagal. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, maka sebab itulah unta tadi tak nak balik. Unta tu, dan Nabi SAW perintahkan untuk dikuburkan di medan Uhud. Kalau kita pergi ziarah Mekah Madinah, Masya Allah, kita pergi medan Uhud kan ada beberapa kubur sahabat di sana. Di antaranya kubur Ammar bin Jamuh. Maka hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah meridai Ammar bin Jamuh dan sahabat dalam syuhada Uhud, dan Allah Ta'ala menerangi kubur mereka, insya-Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, inilah kisah sahabat Ammar bin Jamuh. Tengok daripada awal Islamnya, Masya Allah kan, diusahakan, macam risaunya keluarganya dengan keadaan ayahnya ni tak masuk Islam, dengan macam-macam cara akhirnya masuk Islam, dan dia telah mengamalkan Islam dengan sebaik-baik mungkin. Begitulah kita tuan-tuan, sebagaimana kita boleh buat kesimpulan, bila kita dah berpegang dengan agama Islam, kita kena usahalah ikhlaskan diri kita dalam mengamalkan agama. Istikhlas ni apa? Memang dah tak ada lain, dah tak payahlah kita nak pilih apa-apa lain. Kita teruskan amalkan agama Islam sampailah akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Jamuh ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah bagi taufik pada kita untuk amal dan sampaikan, insya-Allah. Kira ada apa pertanyaan tentang sahabat ni? InsyaAllah Jadi begitulah, mudah-mudahan kita ambil iktibar dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awal awalin, ya akhir al-akhirin, wa dzal quwwatal matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna ahbabna sahabata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asdaqal hubba wa a'maqahu, fahabna yawmal faza'il akbar li ayyi minhum, fa innaka ta'lamu anna ma ahbabnahum illa fika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.